Berita menarik sepanjang minggu ini. Nombor 6. PAS yakin akan memimpin Selangor pada PRU16 sekaligus menjadikan negeri itu lebih berdaya saing. Ketua Penerangan PAS Selangor, Zuk Ahmad berkata, perkara itu adalah ikrar dinyatakan pihaknya pada pemungkinan selama 3 hari buat kali pertama bagi Pesuruhjaya PAS Negeri yang baru, Abdul Halim Tamuri. Katanya PAS berikrar akan menjadikan Selangor sebagai negeri lebih berdaya saing dalam sektor ekonomi, bersih daripada pemimpin politik yang korup, penggunaan sumber yang berkesan, infrastruktur berkualiti dan tak urus cekap untuk semua kaum dan agama selepas PRU16. Beliau berkata PAS yakin Selangor hanya akan lebih makmur dan mampu menyediakan peluang pekerjaan lebih tinggi apabila negeri itu dibangunkan bersama secara adil oleh tokoh masyarakat kaum Melayu, Cina, India dan kaum lain. Zuk berkata pihaknya akan melancarkan projek khas dengan slogan PAS for All bagi mencapai resolusi bertindak yang melibatkan tokoh pemikir pelbagai kaum dan agama sebagai titik mula kepada usaha menawar Selangor. Pada pilihan raya negeri Selangor sebelum ini, Pakatan Harapan kekal memerintah selepas menang 34 daripada 56 kursi dun. Manakala PAS yang bersama bersatu dalam Perikatan Nasional menang di 22 dun. Nombor 5. Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam catatan di Facebooknya menyatakan pendirian kekal tidak berganjak dengan pendiriannya susulan keputusan Mahkamah Persekutuan yang membatalkan 16 peruntukan enakmen jenayah syariah Kelantan. Beliau mengulangi pendiriannya dengan alasan peringatan kepada semua umat Islam bertujuan supaya mereka menjaga akidah masing-masing. Katanya, saya sekadar memberikan peringatan kepada penganut Islam supaya menjaga dan mempertahankan akidah masing-masing, bukanlah menghina, khususnya pengamal undang-undang dan semua yang terlibat dengannya daripada kalangan para hakim dan peguam, termasuk ahli parlimen dan adun. Bahkan raja-raja supaya berwawasan akhirat dengan bijaksana memandang ke akhirat sana, bukan memandang kepentingan dunia di sini sahaja. Minggu lalu, Sultan Selangor Sultan Sarafuddin Idris Shah yang juga pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam menggesa semua pihak agar bertenang serta menghormati keputusan mahkamah dan Perlembagaan Persekutuan. Abdul Hadi dalam hantarannya juga mengingatkan bahawa Islam adalah keutamaan. Katanya, tegakkan Islam, semua parti akan selamat. Tegakkan yang lain tanpa Islam, semuanya tidak akan selamat. Begitulah kedudukan Islam yang wajib diperjuangkan oleh penganutnya yang setia dan istiqamah. Bagi Abdul Hadi, Perlembagaan Persekutuan telah digubal oleh penjajah yang merancang kemerdekaan yang menipu umat Islam dengan tujuan tidak mahu sekali-kali memberikan kuasa kepada Islam. Katanya terlalu banyak bom jangka yang dipasang sehingga ia boleh meletup yang bertujuan menghancurkan agama, bangsa, bahasa dan tanah air. Sepatutnya kita menunaikan kewajipan merungkai dan merombak semula ikatan penjajah itu dengan pemikiran kita yang dibebaskan daripada belenggu penjajah. Memitik beberapa ayat Al-Quran, Presiden PAS mengingatkan mereka yang berkuasa dan berjawatan bahawa tindakan mereka akan dipersoalkan di alam kubur serta dihisap pada hari akhirat nanti. Katanya kita telah diperangkap oleh penjajah bukan Islam supaya terpengaruh dengan nasihat mereka yang sesat daripada petunjuk Allah. Mengulas lanjut, Abdul Hadi berkata, Perlembagaan Persekutuan tersurat dengan perkara-perkara yang masih menjajah fikiran bagi menyesatkan orang ramai daripada Islam. Katanya, sepatutnya kita tidak membaca perlembagaan yang disediakan itu sehingga terikat dan dikongkong dengan perkara yang tersurat sahaja. Gunakanlah kebijaksanaan untuk memahami perkara yang tersirat menjadi akidah dan iman kita dengan mentafsirkan perlembagaan atau menggunakan hak memindahnya ke jalan yang betul mengikut petunjuk Allah secara istiqamah. Tidakkah sudah banyak perkara yang telah dipindah dalam perlembagaan tersebut? Hadis seterusnya mengimbau kembali kebijaksanaan hakim-hakim veteran terdahulu yang telah mengemukakan cadangan mereka berhubung isu ini, termasuk Allahyarham Saleh Abbas. Nombor 4. Mursyidul Ampas, Hashim Jassin yakin parti itu akan dapat menambah lagi bilangan negeri yang akan dikuasai mereka termasuk Melaka pada pilihan raya umum akan datang. Ini berdasarkan sokongan yang ditunjukkan rakyat ketika ini. Tegasnya, sokongan orang Melayu kepada PAS masih utuh selain sokongan pengundi Cina juga semakin meningkat. Katanya, kalau kita lihat perkembangan hari ini, kita dapati sokongan terhadap PAS bukan menurun, tidak seperti parti lain. Ahli semakin bertambah, ahli baru sentiasa ada setiap bulan. Suasana ketegangan yang wujud dalam parti, kestabilan parti menambah lagi minat ahli baru dan kalau kita boleh pertahankan keadaan ini, tidak mustahil apa yang dihasratkan pimpinan PAS di Melaka tercapai. Sebelum ini, PAS Melaka melahirkan keyakinan untuk mentadbir negeri itu selepas PRU akan datang jika ahli parti terbabit mengambil pendekatan tertentu. Pesuruhjaya PAS Melaka, Zulkifli Ismail berkata, ketika ini terdapat lebih 23,000 orang ahli yang boleh digerakkan bagi menarik sokongan ramai. Mengulas lanjut, Hashim berkata, PRU 15 lalu turut menyaksikan kejutan apabila PAS turut mendapat sokongan pengundi bukan Melayu di kawasan bandar. Katanya, banyak penunjuk PRU menunjukkan pertambahan sokongan pengundi bukan Melayu meningkat dari masa ke semasa. Sebagai contoh, kita tidak pernah fikir Alostar boleh jatuh kepada PAS. Rakyat sedang menilai tentang kestabilan politik bagi sebuah parti dalam suasana sekarang. Pada PRU lalu, PAS memenangi 43 kerusi parlimen dan menguasai 4 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis menerusi Perikatan Nasional.
Nombor 3, tiada anggota parlimen mengemukakan usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam persidangan akan datang. Pada Disember dan Januari lalu, terdapat spekulasi hangat berkaitan usaha pembangkang untuk menjatuhkan Anwar melalui usaha yang dinamakan Langkah Dubai. Dewan Rakyat akan bersidang semula pada Isnin minggu depan, bermula dengan titah yang di-Pertuan Agong. Disember lalu, pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional didakwa mengadakan perbincangan dengan anggota Parlimen Pembangkang untuk komplot menukar kerajaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan perkara itu berlaku, walaupun beberapa pemimpin PN menafikannya. Kerajaan sekarang disokong oleh 147 anggota Parlimen, kurang satu untuk membentuk majoriti 2/3. Selain itu, 6 anggota Parlimen Bersatu juga mengisytiharkan sokongan terhadap Anwar walaupun dia belum teruji melalui undi blok di Parlimen. Pada Disember 2022, Anwar berjaya dalam undi percaya terhadapnya. Ia diluluskan melalui undian suara apabila pembangkang tidak menuntut undian blok. Nombor 2. Pesuruhjaya PAS Melaka Zulkifli Ismail melahirkan keyakinan untuk mentadbir negeri itu selepas PRU akan datang jika ahli parti terbabit mengambil pendekatan tertentu. Beliau berkata ketika ini, di seluruh negeri itu terdapat seramai lebih 23,000 orang ahli yang boleh digerakkan bagi menarik sokongan ramai. Dia kemudian membandingkan jumlah ahli PAS itu dengan 6 sahabat Rasulullah yang berdakwah di Madinah untuk mengajak mereka memeluk Islam pada zaman silam. Mengambil iktibar dari peristiwa pada zaman Islam baru berkembang dulu, Zulkifli berkata perislaman syariah blok 6 individu dari Madinah itu merupakan satu sejarah. Katanya tak pernah berlaku sebelum ini ada orang masuk Islam dengan jumlah yang besar serentak. Itu kali pertama. Zulkifli berkata 6 individu dari Madinah yang memeluk Islam terbabit melakukan dakwah sehingga Islam tersebar dengan meluas di mana terbabit berbanding 10 tahun sebelum itu. Katanya sebabnya bila balik ke Madinah, sahabat-sahabat ini bukan berbaiyah kepada Rasulullah sahaja. Mereka berdakwah habis-habisan sehingga tidak ada rumah di Madinah yang tidak sampai seruan dakwah Islam. Menjelaskan perkara itu, Zulkifli berkata, berbanding 6 orang dari Madinah yang menerima Islam itu, jumlah ahli PAS Melaka jauh lebih tinggi dan boleh digerakkan untuk parti terbabit. Katanya ahli PAS di Melaka lebih kurang 23,000 orang. Kalau semua 23,000 orang ahli PAS buat kerja macam 6 orang sahabat ini, PRU ke-16 nanti PAS akan takbir kerajaan negeri Melaka. Nombor 1. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli sedia berdepan dengan orang kuat bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak dalam rancangan podcast Yang Bakal Menteri. Bagaimanapun, timbalan Presiden PKR itu yang sedang menjalani rawatan di hospital berkata dia perlu mendapatkan pandangan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi terlebih dahulu. Rafizi berkata dia tidak menjawab kritikan Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Muhammad Fuad Zulkifli serta bekas Ahli MKT Isham Jalil dan aktivis Lim Sensi kerana tidak mahu mengeruhkan hubungan dengan UMNO yang kini dalam kerajaan. Katanya oleh itu saya terbuka untuk mereka hadir bersemuka di YBM selepas saya mendapat maklum balas dari Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Saya wajar menghormati pandangan mereka demi menjaga keutuhan Kerajaan Madani. Jika mereka tiada halangan, saya berbesar hati untuk mendedahkan wajah sebenar watak yang mengendalikan kempen propaganda yang mempertahankan YMD bersama ini yang berselindung di sebalik nama Lim Siansi. Begitu juga dengan Isham Jalil, Hatta Puan Zulkifli pun, saya pun berminat untuk mendengar idea-idea mereka untuk membantu negara mengemudi suasana ekonomi dunia yang mencabar sekarang ini. Namun seperti tertib di dalam sesebuah organisasi, saya wajar mendapat maklum balas Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri terlebih dahulu. InsyaAllah kita akan tahu menjelang Mac nanti. Rafizi berkata podcast YBM akan kembali bersiaran Mac ini selepas 2 minggu beliau berehat. Sebelum ini, Lim Sensi antara aktivis politik yang mencabar Rafizi untuk bersemuka di program YBM kelolaan pemimpin PKR itu. Selain itu, Isham dan Muhammad Fuad antara pemimpin politik yang lantang mengkritik ahli parlimen pandan itu khususnya mengenai ekonomi negara. Mula selanjut, Rafizi berkata dia tidak mempunyai masalah untuk menyahut cabaran 3 individu tersebut. Malah lebih daripada itu, dia pernah mencabar Najib untuk berdebat. Katanya jika dia tidak menyahut cabaran berkenaan, ia memberi ruang kepada aktivis Perikatan Nasional untuk menyerang kerajaan. Katanya saya tidak ada masalah sebenarnya. Dalam kerjaya saya telah hadir dan bersemuka dengan pelbagai perdebatan, forum dan lain-lain. Malah saya pernah mencabar Najib berdebat pun sebelum PRU 15 yang lepas. Watak-watak seperti inilah yang dilambung oleh aktivis Maya PN. Sedangkan tidak ada seorang pun pemimpin atau aktivis Maya PN yang berani hadir bersemuka dengan saya dalam YBM. Saya tahu watak-watak seperti ini mahu hadir kerana mereka membawa agenda tertentu. Mereka juga tahu saya terikat dengan tertib bersama dalam kerajaan, yang bermakna saya tidak bebas menyatakan sesuatu yang boleh menimbulkan kekeruhan dengan UMNO, iaitu salah satu parti yang menganggotai Kerajaan Madani.